tengok harta dia. Saya teringat, saya tengok dalam YouTube tu bagaimana penyair-penyair muda di Mesir yang menggerakkan reformasi. Saya tengok tuan-tuan ucapan daripada anak Dr. Yusuf Qaradawi, nama dia Abdul Rahman. Abdul Rahman ni penyair. Dia tuan-tuan, dia gerakkan orang muda dengan syair dia. Di Mesir ni dia buat kemah-kemah, dia baca syair. Syair dia banyak, saya baru tengok satu tu, ada kawan download bagi kat saya. Tuan-tuan, syair dia Abu Lahab. Dia punya tajuk dia syair Abu Lahab. Tuan-tuan boleh type ya, syair Mesir Abu Lahab kan. Abu Lahab. Dia kata Abalah bin Abu Lahab. Abun bapa, wabnun anak, kilahuma sawa, dua-dua serupa. Rasiduhuma, aset mereka fil banki Swisri, dua-dua berada dalam bank Switzerland. Oh tuan-tuan, kalau orang punya tepuk kan, dia nak beritahu anak Mubarak dengan bapa dia serupa, yang asli Mubarak tu lebih kurang je. Dua-dua dia punya aset banyak. Tuan-tuan, ni minggu ni kita baca dalam surat khabar bagaimana aset Muammar Gaddafi, aset Zainal Abidin bin Ali. Sebab puak-puak ni dah jatuh, tahulah aset dia berapa. Hak tak jatuh tak tahulah tuan-tuan ni aset dia banyak mana. Tapi kita pelik bagaimana ketamakan manusia. Dalam negara Mesir banyak orang-orang yang apa kerana miskin, rakyat yang kebuluran, tapi pemimpinnya kumpul banyak. Apa nak jadi tuan-tuan? Jangan tamak kepada emas dan perak tuan-tuan. Jangan sampai tak keluar zakat, jangan ambil hak orang. Kaya boleh, tapi jangan kaya melampau-lampau sampai tak peduli halal dan haram. Dan yang keempat, suci daripada dua qada hajat. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, pernah Nabi lalu kat kawasan kubur ni, Nabi kata istaghfiru li akhikum, sama-sama doa kepada saudara kamu ni, sebab dua-dua mereka ini sedang diazab oleh Allah. Yang kena azab sebab apa? La yastanzihu an baulihi. Orang yang kena azab sebab dia tak suci daripada hadas. Kencing tak lawas, kencing tak basuh. Kita kata Allah kecilnya dosa kena azab kubur. Kecil tuan-tuan, orang kencing tak basuh ni berat. Sebab bila kencing tak basuh, kena jubah, kena baju, solatnya tak sah. Ramai orang kita tandas-tandas di Masjid Surau sekarang ni, sebab AJK malas nak jaga, tak ada slipper. Akhirnya budak kencing merata-rata berdiri, terpancut sana terpancut sini, bertakung air, budak tu bawa air tu habis semua kena kapet. Kita semayang tuan-tuan, kita semayang nampak zahir bersih-bersih lah, tapi banyak Masjid Surau habis tuan-tuan, kekotoran itu berleluasa. Akhirnya ramai yang semayang di tempat yang mutanajis, yang semayang tak basuh seluar ni pun banyak. Budak-budak kencing, masuk kencing dalam tanah tak ada air, dia pakai ketuk-ketuk atau orang Kedah kata tenyeh-tenyeh dekat dinding je tuan-tuan, dia pun masuk dalam, dia semayang dan sebagainya lah. Dia tuan-tuan jaga baik. Kemudian mungkar nakir, yang ketiga, stesen yang ketiga tuan-tuan, kita akan bertemu mungkar wa nakir. Jadi kata dia, Imam Syafi'i kata, hendaklah kamu sungguh-sungguh berselalulah mengucap dua kalimah syahadah, itu untuk selamat daripada mungkar dan nakir. Mati dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadah. Nak jumpa mungkar nakir ni tuan-tuan, kena mati mengucap dua kalimah syahadah. Sebab Nabi kata, man qala la ilaha illallah inda intihai ajalihi dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati mengucap dua kalimah syahadah ketika hujung hayatnya akan masuk dalam syurga. Tuan-tuan tengok dalam rekod pengetahuan tuan-tuan, berapa kali kita dengar sekarang ini orang Islam nak mati mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah, mati. Cuba tuan-tuan tengok wajah-wajah kematian dalam YouTube tu kan, seronok kita tengok, kita kata subhanallah. Ada yang mati tengah sujud, ada ulama mati tengah ceramah tuan-tuan. Yang sedih pun ada mati tengah, ada dia ambil gambar perempuan penzina tuan-tuan, mati. Di Malaysia kita pernah masuk surat khabar, seorang pakcik daripada kampung sebelah Rawang datang ke KL nak cari pelacur, mati. Dia silap masuk hotel Pondan. Masuk surat khabar tuan-tuan, pakcik tu mati sebab dia terperanjat tengok Pondan. Astagfirullahaladzim, besar daku lagi kan tuan-tuan kan. Terkejut dia, jatuh pingsan, meninggal dia tuan-tuan. Masuk surat khabar, meninggal. Pakcik tu meninggal. Pondan tu ditahan polis. Pondan kata saya tak buat apa-apa pun kan. Tak buat apa-apa. Dia terkejut tengok saya meninggal kan. Dan masuk surat khabar. Pondan tu umur 33 tahun. Pondan tu orang Pasir Mas Kelantan. Allah, Pondan Kelantan comel loteh tuan-tuan kan. Baru ni Pondan Kelantan hak menggegarkan, nama dia Kajul. Masuk surat khabar baru ni ditangkap oleh pihak
Jabatan Agama Pasir Mah. Kajol kata saya rela mati daripada berubah. Tuan baca surat khabar tak ya? Saya kalau benda pelik tu boleh ingat tuan-tuan. Kajol tu tuan-tuan, nama sebenar dia Hafiz. Dia orang asli suku Temiar. Dia jadi penyanyi lagu Hindustan. Dia ni nak buat konsert di Kelantan tak boleh buat sebab dia ni pakai macam perempuan, dia pakai seksi. Bila dia buat persembahan kali pertama kena tangkap, ya, akhirnya dia try sekali lagi buat baru ni kena tangkap juga oleh jabat agama di daerah Pasir Mah ni tuan-tuan. Lama-lama dia masuk surat khabar. Yang saya pelik, tulisan dalam surat khabar tu seolah-olah membela dia. Tuan-tuan, simpati kat dia. Dia kata bukankah anak saya dilahirkan begini, saya ni memang naluri perempuan kan? Saya memang suara saya begini. Yelah, dia kata dia buat persembahan dikir barat. Persatuan Pendikir Kelantan kata mana ada dikir barat macam ni dangdut. Akhirnya sekarang tuan-tuan dia buat persembahan dekat Besut Terengganu. Orang Kelantan yang kaki nak tengok punggung dia goyang-goyang tu pergi Besut belaka tuan-tuan kan. Yang terkini dia buat persembahan dekat Besut tu. Ada perasmian lagi. Kalau tak silap exco rasmi lagi tuan-tuan kan. Dia punya ada masuk surat khabar baru ni. Dia dengan mak over. Dia dengan mak over tuan-tuan kan. Buat persembahan dan sebagainya. Tuan-tuan naudzubillah, ni akhir zaman. Orang minat. Dia kata yang saya tengoklah surat khabar tu, saya tidak akan berubah, saya rela mati daripada berubah. Astagfirullahalazim tuan-tuan dia. Ini dia tuan-tuan kena mengucap 2 kalimah syahadah. Banyakkan istighfar, minta kepada Allah agar kita mati mengucap. Yang kedua, banyakkan sedekah ibu-ibu ya. Sebelum mati, orang Melayu ni suka sedekah lepas mati. Banyakkan sedekah sebelum mati. Orang Melayu tuan-tuan fikir aku mati buat kenduri 7 malam. Tak kisahlah tuan-tuan nak buatlah. Tapi kenapa belum mati kedekut? Haji Bakhil bin Kedekut tengok anak yatim datang minta derma, anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak kata dia tuan-tuan. Itu sebelum mati. Dah mati baru kelang kabut nak buat kenduri 7 hari dan sebagainya. Ya tuan-tuan tengok ni peluang. Saya perhati kalau tuan-tuan surau nak buat baru ni can untuk tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan jangan bagi peluang ke orang lain dapat pahala daripada surau tuan-tuan. Saya baru ni pergi ceramah satu tempat surau tak siap. Saya kata tuan-tuan orang sini bertua kerana tuan-tuan diberi peluang oleh Allah untuk bina rumah Allah. Jangan bagi can kat pejabat zakat bina. Jangan bagi can kepada orang lain bina. Tuan-tuan ambil peluang bina. Ini Allah buka peluang untuk tuan-tuan sahab akhirat. Ada setengah orang tuan-tuan tak siap-siap. Bila tanya kenapa tak siap, pejabat zakat tak hantar duit. Orang lain tak bagi derma. Yang dia buat apa? Desa warisan ni, taman kota warisan ni berapa punya banyak rumah ni. Ramai rumah kita. Kita renovate rumah 30-40 ribu boleh. Nak renovate surau bagi seorang 1,000 tak boleh. Akhirat Allah tanya seorang-seorang. Manusia. Rumah kamu harga berapa? Ada tak mahal ya Allah, 250 ribu je. Renovate berapa? Alah tak mahal, 250 ribu juga. Surau minta kamu bagi berapa? 50 ringgit je. Syukur ke kufur nikmat ni tuan-tuan ni? Kita kata kita sayang Allah, kita syukur Allah, renovate rumah puluh ribu boleh, ratus ribu boleh. Ada saya pergi kat Kuala Selangor tu ada satu rumah istana. Sampai sekarang tak siap, lepas 5 tahun tak siap renovate. Tak tahu dah berapa dah, setengah juta saya rasa. Lama-lama mati tak masuk rumah tu saya rasa tuan-tuan kan. Saya pun pelik datang sekali ubah. Ni orang panggil apa, pelan hidup. Pelan hidup ni tuan-tuan setiap bulan dia ubah. Pening arkitek tu tuan-tuan kan. Tambah sini. Rumah tu besar tu juga. Roboh sini sebagainya. Padahal elok dah, pemaju kita dah ada 4 bilik cukup lah tuan-tuan. Duit nak buat apa banyaknya? Ni buat surau, buat mak tafi ni, tolong buat ni tuan-tuan ni. Kita sama-sama, saya tolong bawa ke mana-mana ni. Sebab apa? Saya kagum Ustaz Yusri ni, kita punya sahabat kita ni, dia semangat nak buat kan. Saya kata tak apa, saya boleh tolong bawa insya-Allah. Saya boleh tolong war-warkan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama dapat peluang. Ni masjid tuan-tuan ni siapkan dengan dana daripada tuan-tuan. Setiap bulan bayanglah kita tengok tabung bukan main besar, tapi bagi duit bunyi ting-ting-ting bila nak dibuat masjid tuan-tuan kan. Malu company tuan-tuan pakai kereta besar, rumah besar, tapi derma bunyi ting-ting-ting tuan-tuan kan. Ada yang nak masuk syurga bukan main lagi, tapi derma daripada dulu sampai sekarang RM1 sebulan, RM1 sekali. Kalau RM1 sekali sebulan baru 4 kali RM4, 12 bulan baru RM48, 10 tahun dia duduk di sini baru 480. Paling lama pun tuan-tuan 20 tahun dia duduk kat sini, lepas tu masuk kubur lah.
RM960 sumbangan kat surau kota warisan. Tak masuk syurga. Oh, bukan main lagi tuan-tuan. Ni contoh lah, contoh. Orang sini tak ada lah bagi macam tu. Saya yakin semua bagi 1,000 belaka tuan-tuan kan. InsyaAllah 1,000 pun tak cukup dibanding dengan tuan-tuan duduk di kota. Orang kampung boleh lah bagi 1,000. Saya baru ni tuan-tuan sungguh saya kagum seorang makcik. Saya ceramah tuan-tuan. Sekejap aja dia datang, ustaz, saya nak bagi sumbangan. Saya kagum, banyak orang tua-tua yang saya jumpa, Masya Allah, dia tu kadang-kadang bukan kaya sangat. Hari tu ada seorang makcik tahan saya dekat bank Islam. Dia masukkan duit dia, saya tak tahulah dia tu ambil duit simpanan daripada mana, tapi saya yakin kebun dia lah ya. Dia masukkan duit dalam bank, tengok-tengok saya lalu, dia panggil, ustaz tunggu kejap. Dia patah balik dalam bank, ambil borang keluar balik duit tu, dia ambil balik duit, dia bagi kat saya 1,000. Ustaz untuk mahat tahfiz. Saya kata aku ustaz pun tak boleh hebat macam tu. Malu kat dia tuan-tuan kan. Ini hebat dia, iman. Inilah yang kata iman orang perempuan ni. Jadi makcik-makcik ya, jangan duk asyik beli kapet, yang ada pun tikus makan je. Yang ada pun bersin dah gulung-gulung, derma sikit je kan. Dia banyakkan sedekah. Dan yang ketiga, berkata-kata dengan sebenar. Cakap jangan bohong. Cakap jangan bohong. Jangan jadi saksi bohong. Cakap dengan suami jangan bohong, jangan April Fool. Ya, ada setengah orang mengaji dekat Piramli. Dia cita-cita nak kahwin tu, dia belajar, dia duk hafal. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Ini tuan-tuan tak boleh. Dengan bini pun cakap betul. Yang abang dah tak tahan dah, abang kena kahwin tu. Yang marah ke yang bagi ke tak bagi, abang tetap nak kahwin tu. Apa macam? Bini pun nangis je lah. Pujuklah tuan-tuan. Kalau dah kita, jangan temberang dah mati baru tahu rupanya 3 isteri. Mana boleh tuan-tuan, kesian anak sampai tak tahu siapa bapak dia dan sebagainya. Jangan temberang. Kalau dengan bini pun temberang, dengan Tok Imam 10 kali dia temberang. Ramai orang kahwin dua, dia belajar dengan Piramli. Tak boleh tuan-tuan. Belajar dengan Nabi. Cakap sebenar. Ya, ajar didik ya tuan-tuan. Cakap yang sebenar, jangan cakap bohong. Dan yang keempat kata Imam Syafi'i, membaik segala hati mukmin. Artinya samalah. Kita ni tuan-tuan islah. Orang yang kita ni tuan-tuan nak bagi hilang dari kemurkaan mungkar dan nakir, kita sebelum mati pastikan orang yang dulu kita buat salah, dia dah baik sangka dengan kita, dia dah maafkan kita. Orang panggil sekarang ni bengkak hati tu tuan-tuan. Hati bengkak aja tu, kita minta maaf dengan dia awal dah sebelum bertemu dengan mungkar dan nakir. Sebab mungkar nakir akan tanya ni, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Nak jawab apa tuan-tuan kalau kita gaduh dengan orang selalu, zalim orang selalu? Kita nak jawab al-mu'minuna wal mu'minun ikhwan ni, orang beriman, laki-laki perempuan tu saudara aku. Nak jawab macam mana kalau kita ni asyik menyakitkan hati orang? Baik, yang keseluruhnya tuan-tuan, pada timbangan kita semua akan ditimbang amal ibadat kita. Jadi tuan-tuan, Imam Syafi'i kata sebelum kamu sampai kepada mizan, confirmkan dulu kamu buat benda ni. Yang pertama, belajar. Sebab setiap kali belajar ni tuan-tuan, pahalanya banyak. Atau mengajar, saya kadang-kadang fikir nak datang tempat tuan-tuan ni 100 km lebih, tapi sebab tuan-tuan panggil, saya penat ke tak penat, saya kena datang. Kenapa? Sebab itulah jalan untuk saya dapat pahala. Tuan-tuan pun serupa. Jangan ponting, datang belajar. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibbah. Nabi kata jadilah orang-orang yang alim, jadilah orang muta'alim, belajar ilmu atau dengar ceramah, ataupun orang cinta kepada alim, cinta kepada ilmu, cinta kepada mali ilmu. Wala takun khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi orang kelima, alim tidak, belajar tidak, dengar ceramah tidak, sayang pun tidak kepada mali ilmu, binasalah kamu. Ya tuan-tuan, kena belajar. Yang kedua, suci perkataan dan pakaian. Nak lepas daripada timbangan ini, kata Imam Syafi'i, hidup kita sungguh-sungguh jaga perkataan kita. Sebab setiap perkataan ini ada dosa. Dosa ni berat. Ya tuan-tuan, ya Nabi pesan, la tahqiranna minadz-dzunubi, la tahqiranna minas-saghair. Ya, jangan kamu remehkan dosa yang nampak kecil. Fa innal jibala minal hasa. Kerana gunung ganang itu daripada butiran debu-debu, butiran debu, butir-butir pasir yang halus. Bila banyak-banyak, dia akan jadi gunung ganang yang tinggi. Satu hari tuan-tuan cakap bohong, satu tahun 365 kali cakap bohong, 365 dosa. Itu kalau satu hari sekali. Tuan-tuan buat fitnah, tuan-tuan cakap merapu, lucak dan sebagainya, satu hari tuan-tuan larat kira ke berapa kali. Ada semua orang tuan-tuan dah jadi kelaziman.
Dah jadi tradisi budaya cakap merapu ni. Ini tuan-tuan jaga, kata Imam Syafi'i. Dan yang ketiga, syukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah Allah bagi kita ada isteri, jaga isteri elok. Alhamdulillah Allah bagi iman Islam, jaga elok. Allah bagi anak-anak, jaga elok. Sekarang takut kita tuan-tuan, anak-anak kita di Malaysia sudah semakin renggang daripada agama Allah. Tuan-tuan tengok jumlah anak zina yang diumumkan oleh Ketua Pengarah JPN. Ya tuan-tuan, bulan lepas statement dia setakat sampai bulan 10, setakat 2010, beberapa bulan dia kata sampai bulan 10, 2010 sudah ada jumlahnya 234,588 anak luar nikah yang berdaftar dengan JPN. Maknanya tuan-tuan, orang laki-laki perempuan yang berzina 2 kali ganda jumlah tersebut. Yang laki-laki dan perempuannya sudah mencecah 470,000 dah tuan-tuan ni. Anak-anak muda yang berzina, naudzubillah. Dahsyat ni. Tuan-tuan sayangilah anak-anak kita. Jaga tarbiyah mereka baik-baik supaya mereka jadi insan yang soleh. Itu tanda syukur kepada Allah. Syukurlah di atas nikmat rezeki yang tuan-tuan bagi. Manfaatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni macam malam ni tuan-tuan syukur kepada Allah. Malam-malam ada juga masa untuk rumah Allah. Ada masa untuk agama Allah. Tu syukur. Ni ada orang dapat rezeki tuan-tuan kedekut. Ada orang lagi naik gaji, lagi naik pangkat, Mekah pun tak pergi. Ada orang lagi kaya, lagi tak keluar zakat. Ni mana tanda orang syukur kepada Allah. Ya, Imam Ghazali rahimahullah, dia kata antara tanda orang syukur, orang tu bina surau. Antara tanda orang syukur, dia makmurkan surau masjid. Antara tanda orang syukur, dia semayang berjemaah. Tanda orang syukur, dia datang majlis ilmu, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Dan yang keempat, hendaklah kamu redha dengan Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, kita nak bertemu dengan sirat, hidup kena redha dengan Allah. Kita kadang-kadang tak redha. Allah bagi sakit sikit aja dah mula, oh Tuhanku, mengapa engkau timpakan aku penyakit? Sepatutnya yang kena penyakit bukan aku, tetapi Pak Imam yang patut kau sakitkan. Dan kita ni gitulah tuan-tuan ni. Senang sakit sikit je tuan-tuan dah tak redha tuan-tuan kan. Bukan makna tak payah berubah, tapi redha. Kadang-kadang komplain Allah Ta'ala. Komplain, ya Allah, kenapalah bini aku gemuk sangat. Padahal bini tu lama dah kahwin dengan dia kan. Ada tuan-tuan ni. Ada, ini cerita kawan-kawan ni yang bercerai berai. Astagfirullahalazim. Bila dia bercerai berai, apa alasan dia bercerai? Tak serasi. Tak serasi. Oh kan, nampak dia kata tak sesuai lah. Tak sesuai apa, anak 7 dah tak sesuai lagi. Kan? Astagfirullahalazim. Padahal tuan-tuan hidung belah dia datang. Jangan cerai nak kahwin 2, silakan. Tapi takut tuan-tuan bini nombor 1 ataupun dan sebagainya lah, akhirnya ceraikan ni, kahwin dengan yang nombor 2. Dan kata tak serasi pula. Akhirnya dua-dua bercerai. Sekarang dua sorang-sorang tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Jadi redhalah tuan-tuan dengan ketetapan Allah. Dan yang kelima, ya tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, pada suratan. Kita semua akan menerima suratan. Ya tuan-tuan, ada orang terima suratan dari depan, dan ada yang dari belakang, daripada kiri dan kanan, ashabul yamin wa ashabul shimal. Jadi tuan-tuan, kita nak lepas daripada menerima suratan ni, jangan banyak kata perkataan sia-sia. Jangan cakap banyak. Banyak baca Quran. Tapi ustaz-ustaz kena cakap banyak lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kata ustaz pun jangan cakap banyak. Ustaz-ustaz ni memang kerja dia bercakap. Tapi ustaz-ustaz pun kena pilih lah. Jangan jadi ejen penyebar fitnah nombor 1. Jangan jadi ejen penyebar qazaf, pembohongan. Jangan jadi ejen-ejen bawa apa benda-benda yang karut-marut. Jadi ejen pengubah masyarakat. Ejen menyebarkan ilmu agama Allah. Itu cakap yang baik. Tak boleh cakap baik, jangan cakap. Banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Dan yang kedua, pendekkan cita-cita. Tuan-tuan dah ada gaut kecil manis ni, janganlah cita-cita nak kahwin 3 lagi, sudahlah, cukup lah. Ya tuan-tuan kan, kadang-kadang duduk kat hospital terlantar terbaring, bini tanya, bang nak kahwin lagi? Boleh tuan-tuan kan. Padahal penyambung nyawa ni tuan-tuan kan. Bangun serta mata, carikan jodoh untuk aku kan. Dah cukuplah tuan-tuan ni. Yang tu pun tak ada mampu dah. Jaga yang ada sudah tuan-tuan kan. Kadang-kadang ada orang pelik, umur 80 nak puasa lagi, dah jadilah. Umur 80 nak puasa lagi, sudahlah tuan-tuan. Ni sampai sanggup tembak orang, bunuh orang, fitnah orang kerana nak kekalkan kekuasaan. Cukuplah, jangan tamak-tamak bagi calon orang lain. Saya tak terang nak ni besar tuan-tuan.
Saya tak teringin pun. Bini besar pun saya tak nak. Bini kecil je tuan-tuan kan. Tak nak. Tapi ada sekarang cita-cita, ya Allah punya banyak. Cita-cita untuk agama tak apa. Kita cita-cita nak tengok negara Islam tertegak betul-betul. Ini untuk peribadi ni tuan-tuan. Jangan banyak sangat nak longgok harta. Cukuplah tuan-tuan kan. Ini melampau-lampau. Di umur 80 haji tak pergi lagi. Kenapa tak pergi haji? Nanti Ustaz, saya lepas berniaga pergi naik ni ke semau saya pergi. Dua tuan-tuan, asyik tangguh-tangguh ibadat, tangguh-tangguh kerja agama sebab mengejar cita-cita yang belum pasti. Cita-cita yang kita kena letak tepat depan mata kita, nak masuk syurga, nak dapat redha Allah, itu tetap tuan-tuan. Baik, kemudian yang ketiganya, memperbanyakkan puji kepada Allah, zikir. Banyak ke tuan-tuan ni zikir? Orang Melayu terkenal dengan zikir hanya dalam majlis tahlil. Itu pun dengan syarat